Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal saleh yang kita lakukan, dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk malam ni kita akan sambung lagi bacaan kitab, iaitu kitab Ghayatul Matlub yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Dayba. Dan sesiapa yang ada kitab, tuan-tuan, boleh tengok terus kepada muka surat 47, dan kita akan membaca hadis yang ke-10. Muka surat 47 dan kita akan baca hadis yang ke-10. Hadis yang kita akan baca pada malam ni, tuan-tuan, adalah hadis daripada riwayat Abu Ya'la Al-Musili, daripada jalur Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iaitu kata Nabi, man masya ila hajatil akhihil muslim. Kata Nabi, sesiapa yang berjalan untuk menunaikan hajat saudara muslimnya, kataballahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanatan ila an yarji'a min haitsu faraqah. Kata Nabi, siapa yang pergi menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan mencatatkan pahala kebaikan pada setiap langkahnya ketika mana dia pergi dan dia kembali. Maklum, tuan-tuan, iaitu kalaulah ada saudara kita ke, kenalan kita ataupun sahabat kita hubungi kita, man, saya ada masalah ni man, boleh tolong tak? Dia pun kata, dan kita berkata, boleh, saya boleh tolonglah. Nak jumpa dekat mana? Dekat satu kedai. Kita pun naik kereta daripada rumah kita, pergilah ke kedai itu nak jumpa dengan dia dan nak bantu dia. Dalam hadis ni menyebutkan, sepanjang perjalanan kita nak bertemu dia, nak tunaikan hajatnya, sepanjang itulah dicatatkan setiap langkah itu adalah pahala. Bukan sekadar pergi, tuan-tuan, pergi dan pulang. Okey, ila an yarji'a min haitsu faraqah. Dia pergi dan pulang itu dicatat setiap langkahnya itu adalah sebagai pahala. Kalau dia naik kereta ataupun motor, setiap golek tayar tu, setiap itu adalah pahala. Kemudian Nabi kata, fa in qudiyat hajatuh, dan kalau dia berjaya tunaikan hajat saudaranya, tadi belum tunaikan hajat, tuan-tuan, baru nak pergi bantu, dah dicatat pahala. Lalu kata Nabi, kalau dia dah tunaikan hajat saudaranya, kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuh. Kalau dia tunaikan hajat saudaranya, maka Allah Ta'ala akan gugurkan dosanya seperti mana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Wa in halaka fima baina dhalik, dan kalaulah dia mati dalam tempoh tersebut, iaitu dia tak mampu lagi menunaikan hajat saudaranya, tapi dia dah berusaha, meninggal dunia pula, tuan-tuan, dalam tempoh tu, dakhalal jannah bi ghairi hisab, maka dia masuk ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Ini ada 3 ganjaran, tuan-tuan. Dia pergi nak tunaikan hajat saudaranya, maka setiap langkah dia dicatat sebagai pahala, pergi dan pulang. Kalau dia dah berjaya tunaikan hajat saudaranya, Allah ampunkan dosanya seperti mana hari dia dilahirkan oleh ibu dia. Dan kalau dia meninggal dunia sewaktu dia membantu saudaranya, maka Allah Ta'ala akan masukkannya ke dalam syurga tanpa hisab. Besar kan, tuan-tuan, ganjaran dia? Tapi sayang, hadis ni matruk. Hadis ni tertolak. Okay? Hadis ni adalah tidak sahih. Hadis ni tak sahih, tuan-tuan, tapi tercatat dalam kitab. Baik. Walaupun hadis ni tak sahih, tuan-tuan, tetapi dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan, iaitu tidak menafikan orang mukmin ni wajib membantu saudaranya yang lain. Okey, apa dalilnya, tuan-tuan? Dalil yang pertama,
Iaitu Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah Ta'ala kata apa tuan-tuan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Iaitu tolong menolonglah kamu di atas kebaikan dan di atas taqwa. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Dan janganlah kamu tolong menolong di atas kejahatan dan juga pencerobohan. Ini menunjukkan kita orang mukmin mesti saling bantu membantu di atas jalan ibadah, jalan kebaikan dan jalan amal saleh. Asal dengar je ni ada jalan kebaikan tuan-tuan, orang mukmin sentiasa bersegera berebut untuk saling membantu. Ini sifat orang mukmin. Dalam masa yang sama tuan-tuan, okey, ini tuan-tuan boleh buka. Cuba tengok dalam Quran tuan-tuan, di smartphone tuan-tuan. Terus pergi kepada surah Al-Mujadalah. Tuan-tuan buka surah Al-Mujadalah, surah yang ke-58. Terus pergi kepada ayat yang ke-11. Yang ada tu, Quran terjemahan di smartphone tu boleh buka tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok dekat situ tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu. Ini ayat ni mungkin kita pernah baca pada dalil-dalil yang lain, tapi saya nak ulang sebab nak tunjukkan kepada tuan-tuan, walaupun hadis yang kita baca dalam kitab ni adalah matru, tertolak, tidak sahih tuan-tuan, namun banyak dalil-dalil daripada Quran dan hadis yang menyokong dan menguatkan, iaitu tolong menolong ni adalah satu ibadah dan satu perkara yang dituntut di dalam agama. Perhatikan tuan-tuan, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhallazina amanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ni tuan-tuan disebut sebagai ayat An-Nida, ayat seruan. Kenapa ayat seruan tuan-tuan? Sebab ayat seruan ini menunjukkan hakikatnya manusia ni dia hampir kepada Allah. Dia dekat kepada Allah. Namun kerana kelalaian kita, dosa-dosa yang kita lakukan menjadikan kita ni jauh daripada Allah. Jadi sebelum Allah Ta'ala nak perintahkan sesuatu ibadah ataupun sesuatu kebaikan, Allah Ta'ala seringkali akan mulakan dengan ayat seruan. Disebut sebagai ayatun nida, ayat seruan. Sebab Allah Ta'ala memanggil orang mukmin ni agar kembali kepada Allah. Bagaimana kita nak kembali kepada Allah, menghampiri semula kepada Allah, yang kita sebut sebagai taqarrub, iaitu adalah dengan melakukan apa yang Allah perintahkan. Sebab itu kalau tuan-tuan perhatikan, setiap kali ada ayat perintah, ayat yang Allah Ta'ala suruh kita buat sesekian amalan, ayat awal itu mestilah ayat An-Nida. Sebab itu tuan-tuan, Sibawih ni seorang ulama bahasa Arab, dia menyebutkan perkataan An-Nas, iaitu manusia, An-Nas, dia datang daripada perkataan iaitu Anisa. Anisa, alif, nun, sin, Anisa. Apa maksud Anisa tuan-tuan? Kata Sibawih, selalu kita dengar An-Nas datang daripada perkataan nisyan, lupa kan tuan-tuan? Sebenarnya tak tepat. Yang tepat kata akar dia, root word dia tuan-tuan, adalah Anisa. Anisa di dalam bahasa Arab artinya adalah jinak. Jinak. Secara fitrahnya manusia ni dia jinak kepada Tuhannya. Dia dekat kepada Tuhan. Sebab itu secara fitrah tuan-tuan, manusia ni tahu perkara yang baik dan perkara yang buruk. Okay, secara fitrahnya. Bahkan tuan-tuan boleh tengok, kata Ibn Qutaibah tuan-tuan, dikarang satu kitab, iaitu kitab Ta'wil Mushkilil Quran. Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan perkataan amar ma'ruf nahi mungkar? Bila Allah sebut perkataan kebaikan, Allah tak kata amal hasanah, amar hasanah ataupun amar khair. Allah gunakan perkataan amar al-ma'ruf. Al-ma'ruf datang daripada perkataan arafa. Okey. Arafa artinya yang diketahui, yang dikenali. Sebab itu kita sebut ta'aruf, ta'rif, itu definisi, kan, memperkenalkan diri, ta'aruf. Perkataan ma'ruf tu artinya apa tuan-tuan? Apa yang kita kenal? Kebaikan itu adalah diketahui,
dikenali oleh fitrah manusia. Sebenarnya manusia ni adalah hakikatnya hampir dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kerana dosa dan kejahatan yang kita lakukan menjadikan kita ni jauh daripada Allah Taala. Jadi sebab itu Allah dahulukan kebanyakan ayat-ayat perintah dengan ayat an-nida, ayat seruan. Apa yang Allah seru pada manusia tuan-tuan supaya kembali kepada Allah? Allah perintahkan kepada kita. Idza qila lakum. Tuan-tuan tengok ayat tu. Idza qila lakum. Apabila diminta kepada kamu, tafassahu fil majalis. Iaitu berikan ruang ataupun lapangkan satu tempat di dalam satu majlis. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita duduk dalam satu majlis, tiba-tiba ada orang datang, dia selit-selit tuan-tuan, dia minta kita ke tepi sikit. Boleh bagi dia ruang tak? Dia nak duduk kat situ. Ni dalam majlis, kalau dalam ayat ni tuan-tuan merujuk kepada iaitu tempat duduk di dalam majlis ilmu ataupun di dalam masjid. Okey. Dan ketika itu tuan-tuan, Allah kata apa? Fafsahu. Kalau ada orang datang kepada kamu, minta ruang kepada kamu, berikan dia laluan dan berikan dia sedikit kelapangan untuk dia duduk, Allah perintahkan fafsahu, tolong beri lapang pada dia. Benda ni mungkin tak berlaku di negara kita tuan-tuan. Tapi dia boleh jadi berlaku pada solat Jumaat. Kita datang awal ni, duduk di saf hadapan. Kawan ni datang lambat. Dah lah datang lambat, dia nak duduk yang paling depan sekali tuan-tuan. Kadang kita pun sakit hati kan. Dah datang lambat, dia nak duduk potong kita pula, ambil keselesaan kita pula. Ataupun tuan-tuan yang paling ketara, kalau tuan-tuan pergi ke Masjidil Haram. Kita dah ambil tempat duduk dalam saf tuan-tuan. Betul-betul parking depan pintu Kaabah. Saya memang target depan Multazam ni, saya duduk sini. Tengah-tengah duduk selesa-selesa tuan-tuan, datang kawan ni pula, minta kita ke tepi, dia menyelit pula. Kita, Allah Ta'ala perintahkan fafsahu. Waktu orang minta macam tu tuan-tuan, Allah suruh kita lapangkan, korbankan sedikit rasa selesa kita. Kerana apa tuan-tuan? Allah Ta'ala menyebutkan, kalau ada orang minta kepada kamu dalam satu majlis, berikan kepadanya ruang, berikan ruang. Fafsahu, berikan ruang. Kerana apa? Allah gandakan ganjaran dia. Yafsahillahu lakum. Allah akan lapangkan kehidupan kamu. Ayat ni tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Kita berikan ruang keselesaan dalam majlis ilmu tuan-tuan. Kita tak korbankan harta pun. Kita ada ke orang tuan-tuan duduk dalam masjid ni sewa tapak? Ada ke tuan-tuan? Tuan Imam sewa tapak, sewa sejadah? Tak ada. Kita tak bayar apa-apa pun. Cumanya bila kawan tu minta, kita korbankan keselesaan kita. Itu kan bantuan tuan-tuan. Kita berikan dia sedikit keselesaan dengan mengorbankan apa yang kita ada. Asbab kerana tu tuan-tuan, Allah melapangkan kehidupan tuan-tuan. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Korbankan sedikit keselesaan untuk saudara kita, Allah Ta'ala berikan bantuan keselesaan, kelapangan sepanjang hidup kita. Di sini tuan-tuan bayangkan, kalaulah itu yang tuan-tuan bantu saudara pun dapat ganjaran macam ni, apatah lagi kalau tuan-tuan bantu saudara tuan-tuan dengan harta kita, kan? Dengan usaha kita, tenaga kita, kederat kita tuan-tuan, Allah beri ganjaran lebih lagi. Sebab itu kita tak mengharap balasan daripada manusia tuan-tuan. Kita hanya mengharapkan balasan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah dengan saudara kita yang ada di Palestin hari ini, yang tuan-tuan selalu buat kunut nazilah dan tuan-tuan tunaikan solat hajat untuk mereka. Walaupun mereka tak tahu tuan-tuan, nanti kita akan bincang hadis ni. Tuan-tuan doakan untuk mereka, bantu mereka dengan apa yang kita mampu tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan bantuan kepada kehidupan tuan-tuan. Kita jangan harap orang Palestin tak bantu kita pun, tak payah bantu dia pun, buat peduli je lah. Kita tak diajar dalam agama ni mengharapkan balasan daripada makhluk, sekalipun anak kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam ilmu pendidikan anak-anak, dalam ilmu keluarga ni tuan-tuan, bila kita didik anak-anak dan mengharapkan balasan daripada anak-anak, mak ni didik kamu daripada kecil lagi, kamu ni lupakan mak. Selalunya mak ayah yang macam ni tuan-tuan, dia akan mudah berkecil hati dengan anak-anak. Sebab seorang anak tak mampu dan takkan mampu sampai bila-bila untuk balas jasa ibu bapa dia. Takkan mampu tuan-tuan.
Sebab kasih ibu bapa kepada anak takkan sama dengan kasih anak kepada ibu bapa. Kita melalui benda tu tuan-tuan, tak sama. Betul kan? Kita lalui. Mak ayah kita kasih kepada kita dan kita kasih pada mereka tak sama. Sebab itulah ibu bapa tu dia ajar supaya ikhlas. Ikhlas. Bila dia ikhlas tuan-tuan, dia didik anak dia ajar anak dia besarkan anak dia hanya mengharapkan satu je balasan, hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak dia terlupa nak hubungi, anak dia mungkin sibuk, tak sempat pulang, ibu bapa tu tak kecil hati, tak apalah, tak apa. Sebab saya telah jalankan tanggungjawab saya dan terpulanglah kepada si anak tu. Tapi kalau seorang ibu bapa mengharapkan hanya pada anaknya balasan, percayalah ibu bapa tu akan sering kali kecil hati dengan dengan anak-anak dia. Kerana apa? Sebab dia hanya mengharapkan balasan tu daripada makhluk. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ayat ni Allah kata, kalau kamu berikan kelapangan kepada saudara kamu yang minta sedikit ruang, Allah Ta'ala bukan lapangkan kamu dalam majlis. Allah lapangkan kehidupan kamu. Masya Allah. Kemudian Allah sambung lagi tuan-tuan. Wa idza kilan syuzu, dan apabila dia minta kepada kamu untuk berdiri. Lagi dahsyat tuan-tuan. Ini istilah orang Melayu Belanda kan tuan-tuan. So, kita bagi ruang okey lagi. Dia suruh kita bangun pula, dia nak duduk situ. Kita dah elok-elok duduk, contohlah nak solat Jumaat kan tuan-tuan. Kita parking elok dah, nak menyandar kan. Kawan tu datang, dia suruh kita bangun, dia pula nak duduk situ. Sakit hati tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tipu saya lah. Tak ada orang, saya okey je Ustaz. Tak, sakit hati kita. Kat sini tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Dan apabila diminta kamu untuk berdiri, kata Allah, fan syuzu, berdirilah, bangunlah, beri ruang kepada dia. Bantuan, beri ruang pada dia. Boleh jadi tuan-tuan, ini adalah ibu-ibu, ayah-ayah yang mungkin keuzuran. Dia perlu dengan kerusinya, tongkat dan sebagainya, mungkinlah. Kata Allah Ta'ala, kalau kamu diminta berdiri dan kamu berdiri, ganjaran daripada Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah bagi dua ganjaran tuan-tuan. Ganjaran yang pertama, Allah akan angkat darjat kamu dalam kalangan orang beriman. Dan Allah yang kedua, Allah angkat darjat kamu dalam kalangan ahli ilmu. Subhanallah. Ini Allah beri ganjaran tuan-tuan yang mana kita tak pernah fikir pun ini adalah bantuan. Pernah fikir ke tuan-tuan ni bantuan? Tak. Ini atas common sense kita istilahkan. Kan orang minta bagi ruang, bagilah ruang. Orang minta kita berdiri, berdirilah. Tapi kalau kita fikir dalam konteks yang lebih luas tuan-tuan, orang mukmin ni dia tak berebut-rebut. Dia nak pergi bayar dekat shopping mall pun dia tak kisah sangat. Orang nak masuk, tak apalah, bagi ruang. Kita nampak kawan ni senior kan, dia lebih memerlukan hajat, silakan. Ataupun kita naik kenderaan awam, kita nampak ada orang kelainan upaya, ibu mengandung, orang tua yang perlukan tempat duduk, kita tak jadi tamak, tak apalah, kita bangun, kita bagi dia duduk. Apa salahnya tuan-tuan? Sebab kita tahu ada ganjaran yang lebih besar. Bayangkan, ini adalah bantuan yang kita tak sedar. Tapi itulah yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Benda yang paling minima tuan-tuan, tapi ganjaran yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Dalam hadis yang lain pula tuan-tuan. Dalam hadis yang lain pula, dalam riwayat Al-Imam Muslim. Ini dalil-dalil menunjukkan kepada kita seorang mukmin perlu sentiasa menghulurkan bantuan kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya memerlukan bantuan. Antara yang lain iaitu dalam hadis Imam Muslim, kata Nabi, "Ma min 'abdin muslimin", tidak ada seorang muslim itu yad'u li akhihi bi zahril ghaib, yang mana dia mendoakan untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya itu tidak tahu doanya. Kita doakan untuk saudara kita tuan-tuan, dalam keadaan saudara kita tak tahu yang kita doakan untuknya. Kata Nabi SAW, siapa yang buat macam itu, illa qala al-malak, tidak lain malaikat akan doakan untuknya. Kata malaikat, walaka bimithlin, untuk kamu seperti mana kamu doakan untuk saudara kamu.
Ini mengajar kepada orang mukmin tuan-tuan, supaya tidak ada sifat pentingkan diri sendiri. Bila kita bertemu dengan waktu yang mustajab tuan-tuan, kita berada di tempat mustajab, kita pergi Mekah, kita pergi Madinah tuan-tuan, kita duduk di tempat-tempat yang mustajab, doa yang kita minta kepada Allah tidak hanya semata-mata untuk kita saja. Dalam fikiran orang mukmin ni dia saja tuan-tuan. Saya nak umur panjang, saya nak dimurahkan rezeki, saya nak anak-anak berjaya, saya dan saya. Tak. Orang mukmin diajar, waktu kita berada di tempat yang mustajab, waktu yang mustajab, dalam keadaan doa kita mustajab tuan-tuan, dia ajar untuk doakan untuk orang lain. Lagi baik kalau orang tu tak tahu. Kerana apa? Sebab yang akan doakan untuk kita, iaitu para malaikat yang mustajab doanya. Lagi kita tahu macam ni tuan-tuan, kita tak sombong dan kita tak kedekut tuan-tuan. Kita bangun malam, kita doakan untuk jiran tetangga kita. Kita doakan untuk adik-beradik kita, ahli keluarga kita. Sebab kita tahu, apa yang saya doakan untuk mereka, malaikat doakan untuk kita. Dan doa malaikat itu lebih mustajab. Automatik tuan-tuan, dia menghakis perasaan pentingkan diri sendiri dalam diri orang mukmin. Sebab itu orang mukmin, kita fikir bila cerita pasal Palestin ni tuan-tuan, kadang-kadang kita jumpa orang-orang yang kata apa? Selagi saya boleh kerja, tak terkena batang hidung keluarga saya, tak ada masalah benda ni. Tak penting pun kita nak ambil tahu, biarlah, bukan negara kita pun. Itu bukan sifat orang mukmin tuan-tuan. Orang mukmin ni sifat dia sentiasa merasakan apa yang berlaku pada orang mukmin yang lain berlaku pada diri dia. Dia tak mampu untuk hulurkan bantuan tenaga dia, harta dia tuan-tuan, tapi dia boleh bantu melalui doa dia. Doalah tuan-tuan, doalah, dan jangan kecil-kecilkan setiap bantuan kita, walaupun dengan bantuan yang paling kecil. Hanya dengan kunut nazilah saja. Jangan tuan-tuan. Hanya dengan boikot saja, jangan tuan-tuan. Sebab semuanya itu ada kesan. Sebab itu kemampuan yang kita mampu boleh buat. Dan Allah Ta'ala sahaja yang boleh nilai. Dan semuanya itu menjadi ganjaran. Sebab itu bila kita berdoa tuan-tuan, salah satu menjadikan doa kita mustajab, jangan lupa doakan untuk saudara kita. Lagi mereka tak tahu, lagi baik. Sebab itu menjadikan doa itu lebih mustajab. Sebab yang doakan untuk kita tuan-tuan bukan orang lain. Jangan haraplah orang tu nak doakan kita, dia tak tahu. Tapi yang doakan kepada kita adalah para malaikat. Malaikat yang mendoakan. Kamu doakan kebaikan untuk dia, aku doakan seperti itu untuk kamu. Dan ia mustajab. Sebab itu hati-hati, jangan doakan kepada saudara kita keburukan. Sebab takut-takut malaikat pun kata, walaka bimithlin, untuk kamu seperti mana yang kamu doakan. Kita minta buruk pada kawan tu, malaikat doakan buruk untuk kita tuan-tuan. Sebab itu, ini antara perkara yang kita sentiasa ingat. Iaitu, hulurkan bantuan kepada saudara kita. Sebab ia adalah perkara yang dituntut di dalam agama. Menghulurkan bantuan kepada saudara kita ni tuan-tuan, tidak sekadar hanya dengan bantuan-bantuan fizikal, bantuan-bantuan zahir. Tetapi menutup keaiban mereka pun adalah dalam bentuk bantuan. Dikira sebagai pertolongan dan bantuan kita. Sebab itu banyak hadis Nabi SAW menyebutkan tentang menutup aib saudara ni. Apa dia tuan-tuan? Antara yang disebutkan oleh Nabi, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup keaiban saudara muslimnya di dunia. Ini memberikan pertolongan tuan-tuan, sebab semua orang ada kesilapan dan keaiban. Dan kita tahu pula keaiban dia, kita tutup, bantu dia supaya dia tidak dimalukan tuan-tuan. Itu bantuan kita. Allah beri ganjaran lebih besar lagi, iaitu satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah tutup aibnya di dunia dan Allah juga tutup aibnya di hari akhirat. Ke akhirat tu lebih penting lagi tuan-tuan. Sebab itu kita bila tahu hadis-hadis macam ni tuan-tuan, lagi kita tahu keburukan dan keaiban orang, lagi kita cuba semampu kita untuk tutup. Sebab kita tahu itulah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk ditutup keaiban kita selamanya di hari akhirat. Bukan lagi tahu cerita buruk orang, lagi kita jaja tuan-tuan, siap buat grup WhatsApp lagi. Kan? Kalau kita bekerja di syarikat tuan-tuan, kita ada satu grup WhatsApp
dengan bos, betul kan? Grup WhatsApp dengan bos. Keluar meeting, dia buat satu lagi grup WhatsApp. Ni grup WhatsApp pintu belakang. Semua orang ada, bos je tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan, betul kan? Bos tak ada, kita semua ada ni, staff semua ada, bos tak ada. Sebab apa nak umpat bos? Ini benda berlaku, tuan-tuan. Okay? Jadi orang mukmin sentiasa kita kena luaskan konteks. Memberikan pertolongan ni tak hanya sekadar zahir, pertolongan-pertolongan ni, tapi menutup keaiban saudara kita pun adalah merupakan sebahagian daripada pertolongan. Dalam hadis yang lain pula, tuan-tuan, riwayat Al-Imam Muslim, kata Nabi SAW, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya. Sesiapa orang mukmin yang melepaskan kesusahan mukmin yang lain di dunia, kita berikan bantuan, berikan pertolongan. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan kesusahannya di hari akhirat. Tuan-tuan selalu dengar kan, tuan-tuan, ada satu hadis daripada Nabi SAW dan daripada riwayat Aisyah. Kita ni akan dibangkit daripada kubur dalam 3 keadaan. Kita tidak akan berpakaian, kita tidak berkasut, dan kita juga tidak berkhatan. Betul kan? Ini selalu kita dengar hadis ni, tuan-tuan. Dan Aisyah pun tanya, bila Nabi sebut macam tu, Aisyah kata tak ada orang ke nak tengok aurat orang lain ni? Sebab semua orang dah tak berpakaian dah. Nabi kata waktu tu orang dah tak tengok orang lain dah. Dah tak peduli orang lain dah. Sebab kita ada benda yang lebih penting lagi. Sebab masing-masing sedang memikirkan nasib masing-masing di hari akhirat. Ketika itu, tuan-tuan, kita bayangkan kenapa Nabi sebut manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak berkhatan, tidak berkasut, dan dalam keadaan tidak berpakaian. Dia sebenarnya memberikan gambaran kepada kita. Seperti mana manusia yang dilahirkan di dunia, seperti itulah manusia dibangkitkan di hari akhirat. Bezanya, di dunia kita dilahirkan sebagai anak kecil. Di hari akhirat kita dibangkitkan dalam keadaan kita telah dewasa. Tapi konteks dia sama, tuan-tuan. Seorang anak kecil bila dia dilahirkan, tuan-tuan, apa yang berlaku, tuan-tuan? Dia tak boleh makan sendiri, dia tak boleh minum sendiri, dia tak boleh pakai pakaian sendiri, segala-galanya dia tak boleh buat sendiri, tuan-tuan. Dia hanya mengharapkan bantuan daripada pengasuh dia, penjaganya, ibu bapanya. Kalau dia lapar, ibu bapa yang beri makan. Kalau dia dahaga, ibu bapa yang beri minum. Kalau dia kesejukan, ibu bapalah yang berikan pakaian. Dia boleh buat sendiri ke? Tak boleh. Di hari akhirat, begitulah keadaan manusia. Kita lapar, kita tak boleh makan sendiri, tuan-tuan. Walaupun kita dewasa. Kita dahaga, kita tak boleh minum sendiri. Tak boleh. Melainkan atas ihsan Allah. Jadi sebab itu, tuan-tuan, bila tengok seorang anak dilahirkan tu, ia menginsafkan. Dia mengingatkan kepada kita pada hari kebangkitan nanti, itulah keadaan kita. Yang kita tak boleh buat apa-apa, melainkan kita hanya mengharapkan ihsan daripada Allah Ta'ala. Kita hanya mengharapkan ihsan daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah bagi kita makan, hilanglah lapar kita. Kalau Allah bagi kita minum, hilanglah dahaga kita. Kalau Allah beri kita pakaian, hilanglah rasa malu kita. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, tuan-tuan. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Di dunia ni, berilah makan kepada orang yang memerlukan. Allah akan beri makan kepada kita di yaumul mahsyar. Di dunia ni, berilah minum pada orang yang memerlukan. Di yaumul mahsyar nanti, Allah akan hilangkan dahaga kita. Dialah yang memberikan minum kepada kita. Di dunia ni, berilah pakaian kepada orang yang memerlukan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pakaian kepada kita di yaumul mahsyar. Dan di dunia ni, berilah keampunan kepada orang yang berhajat kepada kita, tuan-tuan. Sebab Allah akan ampunkan dosa-dosa kita di yaumul mahsyar. Bila kita tahu benda ni, tuan-tuan, kita akan rasa lebih berlapang dada untuk maafkan orang. Bukan makin berdendam, tuan-tuan. Okey, saya sikit, tuan-tuan. Bukan makin berdendam, tapi kita makin rasa nak beri keampunan. Siapa lagi yang saya nak maafkan? Saya nak maafkan. Sebab apa? Kita tahu memberikan kemaafan di dunia ni berbaloi. Sebab kita akan dapat kemaafan di hari akhirat. Okey, kita tengok, kita pergi azan Isya dulu. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
ilaha illallah. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit tuan-tuan ya. Baik, kita tengok muka surat 48. Kita masuk fasal yang baru, iaitu fasal yang keempat, iaitu mengumpulkan hadis-hadis tentang amalan yang menyebabkan dosa diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Fasal sebelum ni pengampunan dosa-dosa, iaitu seperti mana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi fasal yang baru ni adalah fasal berkaitan tentang amalan yang menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Baik, hadis pertama tuan-tuan. Ni last kan, satu hadis je. Iaitu daripada Abu Hurairah, hadis riwayat daripada Al-Imam Muslim. Hadis ni adalah sanad yang sahih. Iaitu kata Abu Hurairah, Nabi SAW telah bersabda, kata Nabi, man sabbahallaha ta'ala fi duburi kulli salatin. Sesiapa yang bertasbih kepada Allah pada setiap kali selepas salat. Ini menunjukkan kepada kita, ini adalah zikir muqayyad. Zikir muqayyad ni apa tuan-tuan? Iaitu dia terikat dengan sesuatu amalan. Zikir ni lakukan dan dia akan dapat ganjaran macam ni dengan syarat dia mesti dilakukan selepas amalan ni. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita tak salat, kita sambil naik kereta, kita pun berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Adakah kita dapat ganjaran yang dijanjikan ni? Tak dapat. Tak dapat. Hanya dapat pahala berzikir sahaja. Tapi untuk dapat ganjaran ni, syarat dia zikir itu dilakukan pada setiap kali selepas salat. Maksudnya solat dulu, kemudian baca zikir tu, barulah dapat ganjaran yang Nabi sebutkan ini. Ini banyak tuan-tuan contoh-contoh yang lain. Okey. Antara yang lain, baginda Nabi SAW sebutkan, siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali selepas solat fardu. Selepas solat subuh, dan dia tak bercakap dan dia belum lipatkan kaki. Nabi letak 3 syarat. Barulah dia dapat ganjaran sekian tu. Nanti kita jumpa hadis tu tuan-tuan. Okey, cuma untuk hari ni tuan-tuan kita tak ada masa. Saya baca hadis ni saja. Jadi Nabi kata apa? Siapa yang bertasbih kepada Allah setiap kali selepas salat, thalathan wa thalathin, sebanyak 33 kali. Hadis ni masyhur yang kita buat selalu tuan-tuan. Boleh jadi sebelum ni kita buat kerana kita mengikuti saja. Hari ni beza dia, kita buat amalan ni selepas ini tuan-tuan dalam keadaan kita tahu hadis itu. Oh, rupanya hadis ni sahih. Hadis ni riwayat Imam Muslim dan Nabi sendiri ajar pada kita buat. Okey. Baca subhanallah 33 kali setiap salat. Wa hamidallaha thalathan wa thalathin, dan bertahmid kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallah, dan bertakbir, iaitu mengucapkan Allahu akbar thalathan wa thalathin, 33 kali. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Masyhur kan tuan-tuan kita buat amalan ni lepas salat? Biasa kan? Nabi kata apa? Siapa yang buat ini, waqala, dan Nabi mengatakan tamamal mi'ah, lalu dia menggenapkan bilangan yang ke-100. 33 subhanallah tambah 33 alhamdulillah tambah 33 Allahu akbar, berarti 99 kali. Jadi bilangan yang ke-100 itu dia komplitkan dengan perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan pada teks hadis ni, dia tidak ada perkataan yuhyi wa yumit. Ini imam kena cakna tuan-tuan. Imam kena cakna.
Sebab selalu kita baca mesti ada yuhyi wa yumit di mana-mana tempat. Kalau tuan-tuan tengok pada teks hadis, perkataan yuhyi wa yumit itu hanya ada pada zikir yang awal. Kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dia berbeza dengan yang selalu kita baca. Kemudian kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Pada teks itu baru ada yuhyi wa yumit. Tapi pada zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ini, bilangan yang ke-100, dia tidak ada perkataan yuhyi wa yumit. Tuan-tuan jangan tanya saya kenapalah, saya tak tahu. Tapi itulah teksnya yang Nabi sebut, genapkan bilangan tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini beramal dengan ilmu, tuan-tuan. Bila kita baca ni, Nabi kata apa? Ni penutup ghufirat khatayah, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahar, seperti mana dosanya itu sebanyak buih di lautan. Okey, mengamalkan zikir ini menghapuskan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Kita kalau dilihat kepada masa lepas kita, tuan-tuan, macam-macam kesilapan dan penyesalan yang telah kita lakukan. Kita tak boleh patah balik ke waktu silam untuk perbaiki salah kita, tak boleh, tuan-tuan. Tapi agama mengajar kita move on, jalan terus. Tapi lakukan amal-amal ini yang mampu memperbaiki kesilapan lepas. Ini ajaran yang diajar oleh agama. Okey, jadi inilah perkara yang kita perlu lakukan. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.